Uniknya tebu ni kami tanam sendiri. So kami baja dia dari sumber pembesaran dia, penjagaan dia. Jadi kualiti dia tu kami lebih terjamin lah untuk pelanggan yang datang. Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Wanita hari ini kembali untuk siaran 7 September 2021. Hari ini hari Selasa. Apa khabar dan Assalamualaikum untuk anda penonton setia kami. Hari ini saya dan juga Fiza akan bersama anda sehingga jam 1 tengah hari nanti. Saya tolong jawabkan ni khabar baik. Khabar Alhamdulillah. baik. Dan kita juga harapkan anda penonton di rumah memang dalam keadaan yang baik hendaknya, walaupun apa yang anda lakukan ketika ini, tengah masak kat dapur ke, sedang menonton kami, walaupun tengah masak kat dapur, tapi terima kasihlah sebab dengar kami ni untuk kami kongsikan apa yang nak kami bawakan kepada anda penonton wanita hari ini. Dan kalau kita bercakap tentang pertanyaan khabar ni kan, baru-baru ini ada beberapa pengumuman yang dibuat, antaranya yang mana anak-anak akan kembali bersekolah pada 3 Oktober nanti, menimbulkan pelbagai reaksi juga dalam kalangan masyarakat. Ada yang masih lagi rasa takut, ada yang tak sabar. Tapi kalau kita tanya kepada adik-adik ataupun anak-anak ni, ramai juga yang sebenarnya tak sabar nak kembali, nak pulang ke sekolah sebab nak berjumpa dengan rakan-rakan dan nak belajar secara bersemuka bersama dengan guru-guru mereka. Betul. Saya faham sangat sebab dah lama sebenarnya apa orang kata orang bersemuka dari segi virtual dan saya pasti bukan sahaja orang tak sabar, mak bapak pun kena juga nak apa orang kata sediakan baju-baju baru. Sebab mungkin saiz itu dah sikit berubah. Sebenarnya ada perkaitannya juga yang kami nak kongsikan bersama dengan anda tentang topik kita pada hari ini. Tapi sebelum itu, suka juga untuk kami sama-sama kongsikan sekali lagi kepada anda penonton wanita hari ini tentang laporan kes positif COVID yang telah pun dilaporkan sehingga petang semalam. Dan kalau kita lihat daripada taburan kes ini, kes sembuh baharu ternyata jauh lebih tinggi berbanding kes positif. Yang mana sebanyak 20,201 kes sembuh baharu telah pun dilaporkan. Tahniah kepada rakyat Malaysia dan juga petugas-petugas barisan hadapan. Betul, tapi saya nak ucapkan tahniah juga kepada orang-orang di Selangor. Sebab apa? Selama ni kita orang kata angka tertinggi juga, tapi semalam yang mana mencatatkan orang kata 2,000 penurunan 2,126. Orang kata bukanlah nak berlawan, tapi kita ada orang kata satu nafas lega sekejap lah. Alhamdulillah. Ini juga mungkin disebabkan oleh kadar vaksinasi tinggi yang telah pun lengkap di sekitar Selangor dan juga Kuala Lumpur. Dan kita juga nak kongsikan kepada anda penonton, walaupun kita lihat ada penurunan kes sembuh baharu yang lebih tinggi, tetapi ini bukan bermakna untuk kita sentiasa memandang ringan ataupun sambil lewa saja tentang apa yang berlaku ini. Kita haruslah sentiasa masih lagi mengekalkan SOP yang telah pun ditetapkan. Lagi-lagi kan, kalau anda perasan di ciri-ciri baharu My Sejahtera ini, yang mana apabila anda pergi ke sesuatu tempat, lepas kita dah check in tu, anda jangan lupa pula check out. Ya, kalau tak satu hari dekat situ. Tapi biasalah, rasanya kan kita macam contoh masuk pejabat, check in. Tengah subuh tadi lah lupa nak check in nak check out semalam. Tengok terus check out. Dah 18 jam dah. Okey, itu antara orang kata penambahbaikan dan juga pembaharuan yang sama-sama kita belajar untuk mengadaptasinya dalam kehidupan normal baharu ini. Berbalik kepada apa yang Fatin cakap tadi kan, ramai juga mungkin dalam kalangan ibu bapa yang rasa gusar kerana kalau sekolah nak kembali dibuka ni, ada dalam kalangan mereka yang terpaksa nak kena beli baju yang baru untuk anak-anak. Sebab apa orang kata dalam tempoh yang lama ni mungkin dekat rumah dan banyak makan dan banyak duduk rumah, duduk tengok TV, badan dia semakin besar. Ya, tapi sebenarnya kalau kita cakap tentang perkara ini, rakyat Malaysia ni memang kreatif. Selain daripada kreativiti dari sudut seni, kreativiti dari sudut pemakanan, tetapi mereka juga kreatif dalam mencipta pelbagai resepi air. Antaranya kalau kita lihat dan juga perasan, sewaktu tempoh PKP yang pertama dulu kan, tular tentang pembuatan air dalgona. Awak buat tak? Saya buat. Saya cuba rasa sebab saya peminat kopi. Saya tahu awak tak buat kan? Saya tak buat. Tetapi sebenarnya ada macam-macam lagi idea kreativiti tentang air ni. Dan paparan pertama
pertama sebagai pembuka tirai wanita hari ini, kami nak kongsikan kepada anda antara bingkisan yang sempat dirangkumkan oleh rakan wartawan kita Tasha. Tapi sebelum tu, tengok baju saya. Ya, nampak. Dia macam boba-boba sikit. Kita nak kongsikan dengan anda satu orang kata kisah menarik yang mana anak dia ni tekan dalam orang kata telefon ibu dia, tiba-tiba sampai 17 orang kata botol air. Siapa nak minum 17 tu? 17 bekas air boba yang mana berjumlah RM150. Inilah kadang-kadang kita tak sedarkan anak kita ni kan. Tak apa, kita boleh sedekahkan kat kawan-kawan. Betul, jiran-jiran ke kan. Mungkin ada yang teringin tu rezeki diorang lah. Tapi adik-adik pun jangan tahu buat macam tu selalu. Kesian. Awak ada pengalaman kan? Kesian. Ya, ada pengalaman. Okey, itu kita tinggalkan tentang adik ini yang mana terbeli RM150 berjumlah 17 bekas air minuman boba ini yang mana ada berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Dan kita juga nak bawa pemerhatian anda seperti yang kami dah kongsikan tadi antara rangkuman bingkisan daripada TikTok yang sempat dirangkumkan oleh Tasha tentang pelbagai resepi minuman kreatif. Saksikan. Macam-macam tau. Okey, korang kita buat air kayangan. So air kayangan ni kita campuran daripada sirap, susu, kira macam sirap Bandung lah. Lepas tu, this is the best part, kopi. Korang seriously rasa dia sangat sedap, berlemak, manis. Korang boleh try nanti. So apa yang kena buat, kita kena ada pandan. So kita kena potong lah pandan lah. Okey, kita potong. Okey. Masukkan teh. Susu. Masukkan garam. So yang ni teh tarik pandan, lemak dengan garam sikit. Okay, hai korang. So hari ni Rui nak tunjuk resepi baru. Kuih seri muka, kita jadikan dia air. Lain macam tak? So kalau korang tengok, korang rasa macam mana? Boleh tak tinggalkan komen? Itu adalah suara pujian pada Yang Esa. Satu hari di hari raya. Itu kuih seri muka. Jangan ada apa orang kata saki baki kuih breakfast tu buat air pula. Jangan. Itu namanya kreatif, Fatin. Tapi saya ada kawan saya. Kawan saya. Jangan tahu dia tahu, saya beritahu kau. Habis air kita. Dia kalau order cendol, air dia nama cendol. Tapi dia order air cendol tak nak cendol lah. Macam air kosong, TO ais tak nak ais. Iyalah. Tapi nak buat macam mana? Takut dia ke tepi. Dia tak makan. Okay. Dia akan cakap, saya nak cendol tapi tak nak cendol, gula merah lebih. Dan Mungkin orang tu akan berkerut dahi. Macam, mungkin awak boleh letakkan nama saya nak air gula merah. Macam mungkin boleh cuba. Okey, hari ini kami nak kongsikan kepada anda penonton tentang air kreatif yang mana mungkin anda ada pengalaman anda ada idea kreatif anda yang pernah anda lakukan. Apa kata anda kongsikan bersama kami di laman Sesawang yang telah pun tertulis di kaca TV ketika ini. Manalah tahu kan ada kenangan-kenangan anda sewaktu kecil ni, kalau tengok air tu, nampak air tu, dapat mengimbau kembali kenangan bersama dengan ibu, ayah ataupun ahli keluarga maupun rakan-rakan. Kalau awak masa sekolah dulu apa antara air yang macam kita nak kena beli simpan duit belanja ni? Oh ya. Saya ada tahu masa balik sekolah dia ada air traffic light. Dia ada 3 layer. Masa tu famous lah tapi kedai tu dah tak ada dah. Itulah perbezaan umur. Zaman saya tu air sirap limau je. Bila dia tanya soalan tu saya cakap okey, perbezaan umur kan, generation gap. Zaman dia air 3 layer, zaman saya air TO ais saja ataupun air sirap limau. Okey, kita nak kongsikan ini, paparan ini bersama dengan anda penonton. Terus kongsikannya bersama dengan kami dan pastikan juga anda terus bersama dengan kami. Ya, kami dah rehat seketika, kembali selepas ini. Wanita hari ini. Selain makanan, tarikan kreativiti air minuman juga merupakan salah satu komponen terpenting dalam menaikkan selera sebelum menikmati hidangan. Rupanya yang unik dan kreatif bukan sahaja dapat menarik perhatian pelanggan untuk membelinya, malah
rasanya juga haruslah seiring dengan persembahan yang disediakan. Semenjak dahulu lagi, inovasi dalam mempelbagaikan air telah mula berkembang dari masa ke semasa. Terdahulu di antara air yang popular adalah seperti sirap selasih, air mila dinosaur, air katira, air teh 3 layer dan pelbagai lagi air yang telah mewarnai dunia kulinari di Malaysia. Rata-rata kebanyakan peniaga air minuman mula mencipta resepi baru yang luar biasa. Pelbagai bahan manisan diadaptasi dengan penuh kelainan. Sebagai contoh, jus buah avokado dicampurkan dengan kepingan coklat dalam sos coklat. Air lychee kang pula dicampurkan dengan telur burung puyuh dan ada juga air yang dicampurkan dengan pelbagai campuran makanan seperti kek, biskut, keju dan jam sekaligus menjadikan ianya lebih menarik. Selain itu, ada juga yang menggunakan air minuman sebagai tempat asas untuk membuat seni lukisan. Contohnya, seperti membuat seni kopi dengan menggunakan bahan makanan seperti coklat panas, kayu manis serta cat yang boleh dimakan. Melakukan pelbagai inovasi terhadap minuman ternyata mampu membantu untuk tampak lebih cantik dan menggiurkan. Dan pastinya dapat menarik minat para penggemar air minuman kreatif untuk terus menikmatinya. Sebenarnya yang paling last tu yang dia letak air dalam mentol tu sangat-sangat kreatif. Saya kira kan bukan saja untuk penjual tu, yang kita yang membeli ni kita nak ambil gambar, nak letak dalam kita punya media sosial kan. Betul, itu orang kata daya tarikan kreativiti. Bukan sahaja melalui menunya tetapi daripada bekas-bekas yang digunakan. Saya nak bacakan juga sedikit daripada apa yang ditulis oleh rakan-rakan kita di Facebook. Ini daripada Roslan Omar. Air kedap kaki ikat tepi satu. Ini maknanya air manis lah tu kan. Ini Natirah Muhammad Yusof cakap, zaman saya sekolah rendah, ais kepal perisa gula merah dan gula dicampur sirap. Cik teka harga dia berapa? Dalam 50 sen. Kita kena buang puluh tu 5 sen saja harganya. Dia kata serius. Sebab tadi saya tanya dia, zaman mungkin Fatin, jurang juga. Generation gap. Zaman Fatin sekolah, air bungkus ikat tepi berapa sen? Air sirap ke air oren tu? 50 sen. 50 sen. Zaman saya sekolah 20 sen. Okey. Untung orang dulu. Untung. Okey, kami nak kongsikan kepada anda tentang topik air kreatif ini bersama dengan tetamu-tetamu kita yang telah pun berada dalam talian ketika ini. Kalau boleh kita perkenalkan dahulu tetamu-tetamu kita sebelum kita nak bertanya secara peribadi kepada mereka. Tak perlu dikenalkan lagi. Yang pertama kita bersama dengan Syuk Sahab. Apa khabar Syuk? Assalamualaikum Syuk. Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pakai mask pun kita boleh nampak dengan clear. Okey, dan selain itu kita bersama dengan Nur Ashikin binti Abdul Hakim. Muda lagi. Pengusaha minuman air embun. Apa khabar Ashikin? Mana Ashikin? Hai. Sihat, Alhamdulillah. Ashirin. Maafkan Nur saya. Ashirin. Shirin. Shirin. Dan kita juga bersama dengan ini pengurus Garage 51. Mungkin ramai yang dah tahu tentang banyaknya air viral di Garage 51 ini. Kita bersama dengan Nurul Hidayat binti Abdul Rahim. Apa khabar Nurul? Hai. Hai. Sihat khabar semua. Baik, Alhamdulillah. Ceria dia, kan? Okey, kita akan bersama dengan Shirin dan juga Nurul sebentar lagi. Tapi sebelum tu, kita nak mulakan dengan Syuk dululah. Boleh Syuk? Boleh. Okey. Saya daripada semalam tunggu nak mula ni. Okey, semangat betul. Alright. Kalau kita cakap tentang air kreatif ni kan, Syuk, macam mana boleh tercetusnya idea untuk Syuk? Memang sebelum ni kita tahu Syuk memang sibuk sebagai announcer, sebagai pengacara, pelakon, pelawak dan sebagainya kan. Tapi macam mana boleh tercetusnya idea untuk mencipta air kreatif ini? Selalunya benda ni kita masuk kadang-kadang bidang terjun juga. Punca dia sebenarnya adalah antara sebab dia berlakunya pandemik, kita punya industri hiburan boleh dikatakan sebenarnya dah agak tenat. Dengan show-nya, dengan shoot-nya tak ada. Jadi saya berjumpa dengan partner saya ni, nama dia Cik Faizal ni. Cik Faizal ni dia seorang yang suka, dia minat dengan benda-benda air-air kreatif ni. Jadi satu hari dia ajak saya untuk partner bersama-sama dengan dia untuk kita cipta satu air dengan resepi yang sendiri. So daripada situlah wujudnya idea untuk buat air ni. Okey, Syuk, kalau kita tahu juga air-air yang kreatif ni, minuman kreatif ni dia macam fenomena juga. Kita tak bolehlah sampai bila-bila kan kena tukar juga idea-idea baru. Idea tu dapat dari mana? Mungkin di negara jiran ke ataupun inovasi sedikit ke bagaimana?
Boleh dikatakan juga daripada negara jiran, daripada member saya sendiri, Syuib, daripada air yang saya suka minum. Sebab sekarang ni, kalau dulu air ni dia dah jadi macam orang kata sekadar lifestyle lah. Dia sekarang dia dah jadi macam lifestyle. Macam tempat-tempat air yang menarik, kita dengar, kita nak pergi, kita nak minum, kita nak tangkap dan kita akan post dalam kita punya media sosial. Setuju. Betul-betul Syuk. Sebab apa kan, kalau kita tengok dari kategori umur sekarang ni, yang kecil-kecil pun dah tahu dah nak minum air yang kata ada warna-warni kan. Kalau boleh Syuk kongsikan demo sikit air-air kreatif Syuk tu. Boleh. Saya memang ada nak kongsikan ni. Demo. Okey, kita mulakan dengan demo yang pertama. Ada 2 menu yang Syuk nak kongsikan hari ini, kopi dan juga smoothie. Okey, kita nak terus kongsikan apa agaknya kelebihan vanilla salted caramel daripada sedapnya. Syuk sendiri. Tu tangan saya tu. Tu tangan saya. Halus Awas, betul. Okey Syuk, apa dia Syuk kalau boleh dikongsikan? Okey, ini sebenarnya dia tak macam smoothie dekat tempat lain tau. Sebabnya salah satu dia kita menggunakan gula pun kita tak gunakan gula biasa. Kita gunakan gula buah-buahan. Jadi dia tak jadi terlampau manis. Sebab setengah orang bila dia minum smoothie ni, dia orang akan cepat muak sebab kemanisan dia, betul? Jadi kita nak ambil supaya semua golongan dapat minum. Kita ambil manis dia tak berapa manis tapi tetap kekalkan rasa sedap dia tu. Okey. Dan selain daripada itu Syuk? Selain daripada itu sebenarnya kita persembahan kita lah. Macam mana kita nak corakkan dia lebih menarik supaya orang akan nampak lebih tertarik. Macam saya sendiri Kinder Joy coklat ni favourite saya ni. Oh, okey. Sesuai dengan pewatakan diri juga Joy. Selalu gembira. Saya usik je, saya bergurau. Okey, Syuk, kalau kita cakap tentang air-air kreatif ataupun air smoothie ni kan, adakah sebenarnya dia lebih diminati oleh kanak-kanak saja ke ataupun sebenarnya orang dewasa pun suka juga air macam ni? Kalau dulu mungkin kita boleh kata kanak-kanak aja minat. Tapi zaman sekarang ni saya tengok orang dewasa dah melebihi kanak-kanak. Sebab dia orang lagi minat bila dia orang dapat air yang untuk bergambar, jadikan lifestyle, post kat IG. Betul. Ni penerbit saya kata yelah zaman-zaman dia kata umur saya, awas dia kata umur saya dulu tak dapat Dia dia balas kata. dendam lah. Jadi sekarang dah bila dah berusia sikit, dah ada duit sikit, nak belilah air-air macam ni. Masa umur dia mungkin masa tu dia minum air kat tepi. Air kat tepi kan. Okey, Syuk, kalau kita cakap tentang variasi air ni, selain daripada smoothie dan kopi, apa lagi sebenarnya yang turut Syuk inovasikan melalui air kreatif ini di kedai Syuk? Sebenarnya yang terbaru itulah. Yang terbaru kita inovasikan kopi. Di mana kopi kampung, kita inovasikan dia kepada resipi moden. Sebab tu masa yang saya buat baru-baru ni semut ngopi, kita punya tagline ialah kopi kampung cita rasa premium. Okey. Kopi kampung. Kiranya bawa yang tradisi tu ke peringkat yang lebih global. Okey Syuk, kalau bagi penonton-penonton yang dan juga peminat-peminat Syuk lah yang memang merindui Syuk dan mereka nak rasa sendiri air tangan Syuk ni, macam mana cara untuk mereka nak menikmati hidangan air tangan Syuk ni? Kongsikan. Boleh je sebab saya memang ada dekat semut ngopi Denai Alam. Macam sekarang ni pun boleh tengok. Ini warung saya dekat Denai Alam. Dia orang boleh datang, memang saya dengan wife saya, dan kalau saya ada masa memang saya sendiri yang akan buat. Okey. Itu orang kata special treatment lah. Tapi kalau kita nak delivery ke, kena order awal ke macam mana? Boleh. Kalau delivery, dia orang boleh pergi dekat IG Semut Cafe. Lepas tu dekat situ ada satu link. Dia orang boleh klik link 3 tu, terus keluar menu. Dia orang boleh add to cart je. Senang. Okey. Terima kasih kita nak ucapkan kepada Syuk. Nanti saya dan juga Fiza akan cuba mana-mana Kita boleh order kejap lagi perisa yang kita nak kan. Boleh hantar sampai mana tu? Boleh hantar sampai mana tu? Kita setakat ni kita cover dekat semua area KL. Memang kita pergi dekat Kelang pun semua pun kita pergi. Boleh. Okey. Terima kasih Syuk. Selamat maju jaya, jaga diri. Terima kasih. Assalamualaikum. Banyak-banyak. Okey, itu dia tentang kreativiti daripada Syuk sendiri. Siapa sangka daripada seorang pelakon, pelawak, hari ini boleh menterjemahkan interpretasi kreativitinya melalui minuman pula. Kami juga nak kongsikan kepada anda penonton tentang satu lagi bingkisan yang sempat dirangkumkan oleh rakan wartawan kita Tasha tentang trivia pelbagai air unik yang dan kreatif. Antaranya adalah kopi arang. apa kata kita saksikan. Silakan. Tahukah anda kini di Malaysia antara minuman yang semakin popular dan digemari ramai ialah air yang dicampur dengan keju.
Penggunaan keju di dalam air minuman dikatakan dapat memberi rasa lemak manis sekaligus membantu mengurangkan kuantiti susu serta gula dalam air tersebut. Selain itu, telur juga boleh dijadikan sebagai salah satu bahan utama dalam air minuman. Air teh yang dicampurkan dengan kuning telur merupakan salah satu minuman yang amat digemari oleh masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat, Indonesia. Dinamakan sebagai teh talua yang bermaksud teh telur, ia dikatakan mampu membekalkan tenaga yang berpanjangan buat mereka yang meminumnya. Di Kota Baru, Kelantan juga tidak kurang hebatnya. Air teh halia telur puyuh sering menjadi kegemaran penduduk tempatan dan juga pelancong serata dunia yang datang ke sini. Air yang dicampur dengan telur mentah burung puyuh dikatakan mampu memberi rasa yang manis. Malah, ianya juga bagus diminum oleh wanita mengandung. Selain itu, penggunaan telur burung puyuh juga amat terkenal digunakan dalam air lai cikang yang mana perbezaannya hanyalah telur haruslah direbus terlebih dahulu. Pernah tular di Indonesia suatu ketika dahulu ialah air susu yang dicampur dengan kicap manis. Kicap manis bukan sahaja dijadikan sebagai salah satu bahan utama, malah ianya juga turut digunakan sebagai topping di atas air tersebut. Dikatakan penggemar yang menggembarinya boleh memilih untuk diminum bersama susu ataupun kopi. Tahukah anda, di Yogyakarta juga amat terkenal dengan kopi arang. Arang yang dibakar dengan suhu 250 darjah Celsius ini diletakkan ke dalam kopi. Dikatakan bermanfaat bagi kesihatan seseorang dan dapat menyingkirkan racun dalam tubuh pada manusia. Pelik dan unik, namun itulah kepelbagaian kreativiti dalam air minuman. Apa-apa pun, tepuk dada, tanyalah selera. Ini saya pun kawan saya dah mula pening. Saya Fatin, memang peminat tega kicap. Saya ni kalau makan apa pun memang kena letak kicap. Arwah nenek saya dulu selalu cakap, orang makan nasi goreng tak letak kicap, saya letak kicap. Makan laksa, saya letak kicap. So, boleh cuba? Nasi lemak pun saya letak kicap. Tapi saya tak adalah sampai nak minum air letak kicap. Saya pun rasa macam, apa rasa dia sebenarnya? Yang last kali tu ada letak budu. Letak budu. Dan kalau kita tengok tadi, siapa yang pernah mengikuti kisah Nujum Pak Belalang? Dalam kisah Nujum Pak Belalang, dia digosok belakang periuk tu kan, nak dapatkan air arang tu kan. Tadi ada juga kopi arang. Tapi kita raikan orang kata pendapat dan juga cita rasa masing-masing. Sebab setiap daripada kita ini mempunyai cita rasa yang berbeza-beza kan. Itu antara kreativiti yang ditunjukkan oleh masyarakat kita sebenarnya macam-macam lagi. Dan ini sebenarnya lagi satu yang kita nak kongsikan dengan anda, yang mana adik ini muda lagi tapi dah mendapat inspirasi dan juga idea untuk mencetuskan minuman yang kreatif. Dan bukan sahaja kreatif tetapi mencetuskan fenomena. Okey, kita bersama dengan Nur Ashirin binti Abdul Hakim, sekali lagi pengusaha minuman air Ombon. Assalamualaikum. Ombon. Salam. Assalamualaikum Adik Shirin. Kat kedai ke tu? Ya? Dekat kedai ke? Dekat rumah sahabat. Oh, okey. Ashirin, sebagai permulaan ni, mungkin boleh kongsikan sikit apa itu air Ombon? Kenapa sebutannya Ombon? Okey, bagi saya perkataan Ombon tu sangat sentimental untuk saya. Sebab saya mengambil perkataan Ombon dari nama panggilan bapa saya sendiri. Yang orang gelarkan Ombon kerana waktu dulu dia berniaga, balik berniaga waktu malam yang berembun dan pulang dan keesokan paginya dia akan mengambil stok tepung pada waktu yang berembun. Masya-Allah. Okey, kita rasa darah daripada bapa Shirin sendiri tu dah mengalir ke Shirin menjadi usahawan muda lagi 22 tahun. Bagaimana sebenarnya boleh tercetus idea dan juga inspirasi untuk orang kata adakan minuman-minuman yang kreatif ni? Okey, saya inspirasikan bapa saya sendiri dari air balang dan buatkan saya nak inovasikan produk tu menjadi produk yang unik, produk yang menarik dan produk yang terkini lah. Okey, kita boleh mulakan dengan demo yang kita nak kongsikan kepada penonton kita hari ini. Demo yang pertama iaitu demo air Ombon. Mungkin boleh kongsikanlah apa antara keistimewaan air ini berbanding air-air kreatif yang banyak berada di pasaran ini. Air yang mana satu Kita mulakan dengan air yang pertama. Air Biscoff milkshake. Macam kita tahu, air ni air yang viral. Maksud saya produk Lotus tu masih hangat-hangat di pasaran. So saya mengambil
alternatif ni untuk masukkan ia dalam menu saya dan produk saya. Okey. Dan kemudian air biskop milkshake ni adalah pada karamelnya yang sendiri, homemade and sedapnya. macam cloud night gitu. So saya letak di sekeliling cup dan penutup cup sebab ramai yang request nak banyak sikit kan. So sebab benda tu sedap. So melapangkan saya jugalah sedap sampai jilat cawan gitu. Oh, ya ke sampai menjilat cawan? Ada tak orang order macam kawan saya? Kawan saya dia order kalau cendol, saya nak cendol tapi tak nak cendol. Saya nak air cendol tak Saya nak cendol. rasa ada. Ada tak orang order saya nak air biskof tapi tak nak biskof? Ada tak macam tu? Dia nak caramel je macam tu. Ada. Oh, memang macam-macam manusia ni pelik-pelik. Okey. Shirin, kalau macam tu kan yang tadi tu, berapa agaknya harganya kalau kita nak beli? Okey, kalau harga untuk satu cup tu actually dalam RM9.90. Sebab kita menggunakan produk yang bahan-bahan yang premium seperti Biscoff, Biscoff jam, Biscoff crumble. Caramel tu sendiri pun dah menggunakan bahan-bahan yang banyak untuk jadikan caramel yang sedap. Okey. Dan aiskrim vanila. Saya tengok yang menarik di kaca TV ketika ini rupanya macam ABC. Kerana kita tengok ais tu dikisar, kemudian warna-warnanya juga cukup menarik perhatian. Mungkin boleh kongsikan serba sedikit tentang keistimewaan ABC Pop Ye Ye? Ya, keistimewaan ABC Pop Ye Ye ni adalah adanya buah-buahan yang fresh dan color buah-buahan yang colourful dan colournya pun colourful yang nampakkan ia meriah dan ceria kat situ. So ini kan macam itulah. Ini menjadi persoalan juga sebenarnya tahu. Kadang-kadang kita lihat dalam minuman tu ada macam-macam warna. Kita tahu itu warna yang boleh dimakan, yang tak ada orang kata memudaratkan. Tapi kan adakah setiap warna itu mewakili rasa-rasa tertentu? Contoh macam saya tengok warna biru tu ada sama dengan baju Fatin tadi. Warna merah tu rasa apa? Warna biru tu rasa apa? Macam mana tu? Okey, kalau setiap kali-kali tu ada perisa, dia dah tak jadi ABC dah Kak. Dia maybe jadi DEFG or OPQRS. Awas ya, DEFG. Kali-kali yang digunakan untuk nampak lagi meriah dan mengekalkan rasa asli ABC tu dan buah-buahan tu. Okey, jadi maknanya warna tu sekadar warna lah. Dia memang tak ada apa-apa, tak ada apa-apa rasa. Merah tu sirap lah macam tu. Oh, kalau yang merah tu sirap. Okey. Okey, ada satu lagi saya tengok ni, ini apa ni? Diletakkan macam cincau. Yes, tu puding cincau homemade by Shirin juga. Shirin buat sendiri. Okey. Oh, kemudian diletakkan coklat. Sedapnya. Itu Hershey coklat and Shirin menggunakan air koko. Nama air ni sebenarnya air coklat Chokis brownies. Oh, nama dia. Okey, aiskrim ni wajib lah. Wajib sebab itu yang penambah lemak, penambah orang kata pencuci mulut. Gitu. Ini penambah manis lah orang kata kan. Betul-betul menguji lah Shirin. Pukul 12.30 ni panas-panas kan. Kejap lagi. Jadi memang kalau nak makan dengan cuaca yang panas. Begitulah. Minum tu. Okey, Shirin, ada berapa banyak menu air kreatif awak ni? Ada berapa menu? Ya. Kalau dalam live ni 3. Kalau in reality kat kedai tu ada dalam 17 produk. Okey, yang 17 tu mana paling orang suka? Yang ni lah 3 item ni. Air coklat Chokis brownies, ABC Pop Ye Ye, Biscoff caramel milkshake. Selain tu ada macam Nutella milkshake, air tea Chokis semflake pula. Memang air yang unik lah kat sini. Okey, Cuk. Ada tak air yang tak ada susu? Ada. Air apa? Air sparkling kat Shirin pun ada air sparkling kat sini. Oh, okey. Black currant. Awak nak order? Awak belanja saya yang tu Boleh. Okey, kejap lagi kita PM tepi. Alright, Shirin, masing-masing sebab saya nak suruh Fatin belanja saya ni. Tadi saya nak belanja dia air shoot tadi, Smoke Cafe. Sekarang Fatin kena belanja saya daripada Shirin. Okey, dekat mana lokasinya dan bagaimana cara untuk penonton-penonton mungkin nak tengok menu-menu yang 17 menu menarik tu? Boleh Shirin bertempat di Sungai Buloh, Selangor. Okey, dekat dah. Dan boleh maklumat lebih lanjut boleh tengok kat IG ataupun kalau nak walk in boleh Waze kat Waze search je air pun. Nanti dia akan jalan insya-Allah. Baik. Kawan saya Linda duduk Sungai Buloh. Dekat dah tu. Saya takut balik nanti dia singgah. Okey, Shirin, selamat maju jaya kita ucapkan. Jaga diri. Assalamualaikum.
Okey. Itu tentang Macam-macam sebenarnya. 17 variasi menu yang cukup kreatif kan. Lain orang lain cita rasanya. Ada orang yang suka coklat boleh beli yang coklat. Suka kopi boleh beli yang kopi. Tak suka susu boleh beli yang Suka sparkling. buah-buahan boleh cuba yang tadi warna-warni tu. ABC. Tapi dia kata tadi kalau ada warna apa? DEFG. Okey, kita dah Pandai tanya dia. tadi tentang saya suka air sirap, awak suka air apa tadi? Macam-macam Macam-macam sebenarnya. air awak suka. Kita nak tanya juga pendapat orang ramai tentang topik kita hari ini, iaitu air kreatif. Jom. Minuman air yang kreatif sekarang yang ada ni amatlah macam-macam pelbagai pilihan lah. Dan contoh yang saya pernah dapat rasa sendiri yang agak unik, milkshake di mana diorang blendkan kek tu. So kek dengan air susu, milkshake dengan ais, and minum rasa macam dengan rasa kek dia, rasa coklat kek dengan rasa milkshake dia amat sesuai lah. Bagi saya air yang pelbagai dan kreatif ni menarik dan dia buatkan saya tertarik untuk minum dan beli. Tapi saya akan tengok jugalah kalau air tu macam terlalu pelbagai dan macam-macam flavor ada dalam tu, bagi saya kurang menarik ataupun susah untuk saya minum ataupun beli hari-hari. Penghasilan air yang pelbagai dan kreatif ni dapat menarik perhatian pelanggan. Tapi dari segi kesihatan, ia dapat menjejaskan kesihatan kita kerana kandungan gula yang terlalu banyak. Juga dapat menghilangkan rasa asal minuman tersebut. Minuman yang pelbagai dan kreatif ni boleh menarik perhatian pelanggan lah. Pun kita kat bazar, kita nampak pelbagai jenis dan kreativiti peniaga. Macam contohnya packaging minuman yang comel-comel, orang suka tau. Dia punya minuman pun sedap, menarik perhatian. Kalau sirap, contohnya sirap tu merah betul. Bila adanya air yang pelbagai dan kreatif ni dapat menarik perhatian pelanggan. And saya juga pernah merasakan minuman air yang pelbagai ni, contohnya cookies, kek. Ianya amat sedap. Dengan zaman kita ni suka mengikut trend. Mengikut trend dan juga saya setuju yang tadi tu pergi bazar kan, macam-macam air nampak berpeluh-peluh, berwap-wap tu, sebenarnya itu tarik perhatian kita. Betul. Rasa sama je sebenarnya. Kalau kita tengokkan Fatin tentang air ni kan, ibu-ibu kita dulu memang cukup kreatif. Zaman-zaman saya dah tak tahu lah zaman awak kan. Kita sama. Kalau tengok mak kita buat air, dia letak dalam punch bowl tu ataupun dalam mangkuk lah kan. Dipotongkan buah-buah lychee lah, dia letakkan buah peach lah. Walaupun rambutan dan sebagainya dituangkan dengan air oren ataupun air apa saja, itu pun dah sedap. Betul tak? Betul. Sebab apa? Dia ada campuran buah-buahan tu yang mahal tu sebenarnya. Itu dah dia. Dan kalau kita cakap tentang air ini sebenarnya, setiap daripada air ini memang boleh mewujudkan cerita di sebaliknya. Kisah inspirasi, kenangan dan bagaimana sebenarnya kita mencipta memori dengan hidangan yang kita nikmati. Ini juga nak kita kongsikan bersama dengan seorang kita tamu kita. Ya, dengan Nurul Hidayat binti Abdul Rahim dari pengurus Garage 51. Okey, Nurul, silakan Nurul. Hai korang. Hai. Okey, apa antara orang kata minuman yang paling kreatif di Garage 51 ni? Kita sebenarnya ada banyak options dekat sini. Tapi of course mainly kita punya milkshake lah. Kita ada 6 total flavor milkshake dekat sini. Tapi kita ada 3 best seller. Kita ada cookies and cream, kita ada Nutella, and lagi satu kita ada matcha milkshake. Okey. Apa menu yang nak dikongsikan bersama dengan kami di Wanita hari ini untuk penonton-penonton? Okay, first thing kita boleh share yang cookies and cream. Cookies and cream memang kita punya OG lah. Kiranya daripada awal-awal kita buka lagi, kita memang dah ada flavor ni. And cookies and cream ni dia mainly dia Oreo. Lepas tu dia punya topping dia tu kita letak macam cheese more, kita letak whipped cream, kita letak biscuit powder. Dia punya topping tu yang nampak interesting sebenarnya. Lepas tu kalau korang tengok ni, coklat dia macam meleleh kat luar tu kan. Sebenarnya dia punya mak tu kita dip into chocolate sauce. Okey. Saya selalu nak tertanya-tanya juga, kalau orang kata persembahan minuman sebegini, sebenarnya kita kena mula dengan minum dulu ke ataupun makan dulu semua biskut-biskut? Itu jadi masalah saya kalau order. Sayang tu kat bawah-bawah tu. Tahu dah cair. Tak adalah, mana-mana pun boleh. Oh, tak kisahlah, sepatut kita lah kan. Tapi kan, Nurul, saya nak tanya juga, bila kita cakap tentang air kreatif ni, memang kalau kita tengok rupanya pun dah cukup-cukup menarik. Macam ni kan, dengan ada picagarinya, dengan ada air pun divaksin tau. Apa nama tu? Yang macam sponge-sponge tu, apa nama dia?
Marshmallow. Okey, marshmallow. Okey, kalau kita lihat dah macam menarik, unik dan juga cantik. Tapi kan kadang-kadang kita tak tahu sebenarnya sama ada benda tu kita boleh makan ataupun tidak. Ada tak macam kadang-kadang sebenarnya itu lebih kepada persembahan ke ataupun kita memang nak adaptasikan rasa makanan tu dengan minuman tu disatukan? Tak, semua benda boleh makan kat dalam tu. Kecuali yang strange tu jangan makan lah. Tak, maksudnya kadang-kadang kan bila kita dah buat air kopi contoh kan. Kemudian kita letakkan pula macam ada kek di atas, biskut dan sebagainya. Adakah dia memang kita nak sekalikan rasa tu supaya dia ada mencetuskan rasa yang pelbagai, ataupun kita sebenarnya minum air kopi tu kemudian kita makan biskut tu asing supaya dia ada dua rasa yang berbeza? Betul. Depends actually. Kalau nak makan asin-asin, nak celup cookies tu kat dalam milkshake tu pun okey je. Okey. Kita tak ada peraturan kat sini. Nurul, macam sekarang ni kan kita kan banyak orang kata hantar di rumah kan. Kadang-kadang dia orang kata blended. So kadang-kadang cepat cair. Macam mana sebenarnya nak kekalkan sama daripada kedai tu, nak rasa sama kalau kita makan di kedai? Sebenarnya yang milkshake tu kita letak dalam satu cup. Dia punya topping tu kita asingkan. Okey, tak adalah dia jadi lemau kan? Tak adalah, maksudnya nanti dah sampai rumah, you guys sendirilah yang design. Okey. Maksudnya ini juga sebenarnya antara aktiviti yang kita boleh lakukan bersama dengan isi keluarga. Kita order, kemudian kita dekat rumah boleh buat dekorasi tu bersama dengan anak-anak kan? Betul. Boleh tambah juga kalau apa yang ada kat rumah tu sekali kan? Okey. Nurul, kalau tadi kita lihat ada macam-macam variasi menu. 3 antara menu yang popular. Tapi macam biasalah, tadi pun saya dah tanyakan juga, kadang-kadang manusia ni ataupun individu ni cita rasanya kan berbeza-beza. Ada yang tak boleh minum susu, ada yang tak gemarkan coklat kan, ada yang nak kurang manis, ada nak yang cendol tak nak cendol macam tu kan. Jadi kan Nurul, adakah sebenarnya di Garage 51 ini juga kita boleh orang kata request ataupun ikut permintaan pelanggan? Boleh je. Kita orang memang priority kita orang untuk customer punya happiness. So apa-apa yang customer minta, of course kita akan cuba sedaya upaya untuk betulkan lah. Kalau macam tak nak kurang manis, kita akan kurangkan manis. Apa sahaja yang orang kata permintaan, ikut tekak masing-masing lah orang cakap kan. Okey Nurul, mungkin dah ada yang dah terliur sekarang ni nak tahu antara macam mana nak dapatkan minuman-minuman ni, Instagram ke daripada Facebook. Nurul boleh kongsikan? Boleh, kita orang aktif dekat Instagram, boleh search Garage 51 MY. And kita pun available dekat GrabFood, Foodpanda, BP. Boleh order daripada situ. Tak ada masalah. Kalau tak boleh nak pergi dine in, yang belum lengkap vaksinasi 14 hari dan sebagainya, jangan risau. Anda boleh order secara dalam talian. Sebab salah seorang rakan saya dalam panel cakap nama dia Inmahat. Dia kata dia nak beli 5 nanti. Boleh. Sebab dekat dengan rumah dia. Okey. I tunggu sini. Okey. Alright. Terima kasih Nurul di atas perkongsian itu tadi. Okey. Baik. Bye-bye. Okey, kita nak kongsikan sebenarnya ada satu orang kata VT yang menarik ni berkenaan dengan tebu, air tebu. Ramai yang suka air tebu ni. Sebab tadi Fatin, kita dah kongsikan ada macam-macam sebenarnya, iaitu air yang bersusu, air smoothie dan sebagainya. Ini antara air kegemaran ramai dalam kalangan rakyat Malaysia. Air tebu. Tapi apa yang istimewa dan uniknya air tebu ini kerana ia dijual dan juga dihidangkan berlatar belakangkan dengan lanskap tebu yang cukup menarik. Memang best. Jom kita saksikan. Bermula hanya dengan menanam pokok tebu di hadapan rumah sebagai lanskap, kini laman temu Aidil yang terletak di Sungai Besar ini antara salah satu lokasi yang sering dikunjungi. Tular dengan keindahan lanskap kafe yang dikelilingi pokok tebu yang merindang serta berada di tengah bendang menghijau, lokasi terbaik untuk lari dari kesibukan kota. Sebenarnya khas untuk laman sendiri, tak terniat pun di hati untuk buka kedai macam ni lah. So kami hanya time PKP yang first tu, anak-anak minta jual air lah. Dia kata, ayah tebu dah okey, cantik. Dia kata, jom kita jual air tebu. So makin lama, makin hari orang makin lama makin datang ramai-ramai. So jadilah sampai macam sekarang ini. Yang uniknya tebu ni kami tanam sendiri. So kami baja dia dari sumber pembesaran dia, penjagaan dia. Jadi kualiti dia tu kami lebih terjamin lah untuk pelanggan yang datang. Setiap pagi, suaminya Aidil Muhammad akan menebang beberapa batang tebu untuk diproses. Dengan bantuan anak-anak, Syarizan dan suaminya cukup berbangga dapat mengusahakan kafe kecil ini seadanya. Benih ni suami ambil dari Perlis.
Untuk tebu ni memang khas untuk buat gula lah. Jadi kami hanya pakai tebu hitam ni sahaja, tebu gula. Tak pakai tebu lain. Pagi tu kami dah tebang, kami fresh terus boleh bagi orang minum. Yang pentingnya di sini air tebu dia fresh daripada ladang. Sebuah lokasi yang amat sesuai untuk bersantai, minum sambil menghirup udara segar sawah padi dan ladang tebu. Selain itu, makanan yang ditawarkan juga enak belaka. Antara menu yang menjadi tarikan di sini adalah kepak dan tongking ayam madu, laksa, nasi lemak, nasi impit ayam dan tentunya air tebu. Kami suami isteri dengan anak-anak bincang, biasa orang buat dekat restoran je. Kami nak luar pada macam bangunan restoran. Jadi dalam suasana yang inilah yang terbuka. Macam penuh dengan landscape tebu, dengan air terjun dia, dengan bunga-bunga. Kami pun dekat dengan sawah padi. Jadi semua ada. Jadi supaya orang di luar kalau datang menikmati keindahan alam lah ciptaan Tuhan. Suasana tenang. Kalau tengok kalau kita dalam keadaan stres tu, hilanglah segala stres. Balik kerja pun tenang kalau dapat minum kat sini kan. Siapa sangka dari hanya menanam di hadapan rumah sebagai lanskap, kini pokok tebu inilah menjadi sumber rezeki buat mereka sekeluarga. Mencari rezeki tidak kira walau di mana sekalipun. Yang penting, usaha dan seronok untuk melakukannya. Apa yang penting, semangat yang tidak pernah pudar untuk berusaha mengubah nasib diri dan juga ekonomi keluarga. Masya Allah, seronoknya minum air tebu segar, makan laksa, angin lagi kan. Oh, dia dah nak order, dah tak tahan. Okey, macam sekarang ni kita dah boleh dine in kan. Kita bolehlah juga merasa ataupun ambil pengalaman untuk makan di orang kata kebun-kebun tebu tu. Okey, awak nak apa tadi? Saya nak tebu lah tadi. Tebu Okey, sambil saya nak order, kita berehat dahulu seketika. Sekembalinya nanti kita akan bersama dengan Laka. Jangan ke mana. Wanita hari ini. Akan coba apa yang bisa meneruskan langkahku. Tak kira apa, tetap berlari menuju bahagia cita. Teguhkan diri demi mimpimu. Kau akan meraihkan setiapnya cabaran, dan semua pasti akan saksikan kejayaan. Buktikanlah hatimu, jagakan di jiwamu, dan semua pasti akan saksikan kejayaan. Lupakan saja masa yang lalu, sama rentak ke depan. Teguhkan diri demi mimpimu. Kau akan meraihkan setiapnya cabaran, dan semua pasti akan saksikan kejayaan. Buktikanlah hatimu, jagakan di jiwamu, dan semua pasti akan saksikan kejayaan. Teguhkanlah diri demi mencapai semua mimpi kamu. Best nak bersemangat mimpi teguh daripada Laka Idris. Laka pun dah bersama Teguh kita dalam Mimpi. talian Teguh Mimpi. Assalamualaikum Laka. Waalaikumsalam. Itu dia. Apa khabar? Oh, baik, sihat. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Baik Laka, mungkin boleh kongsikan dengan penonton WHI hari ini bagaimana sebenarnya lagu Teguh Mimpi ini, bagaimana dilamar dan juga siapa orang kuat di sebalik lagu ini? Lagu ini dicipta oleh Emilia AF. Dan masa tu kita orang
tengah pilih penyanyi dan saya dapat terpilih untuk menyanyikan lagu Teguh Mimpi iaitu OST Anak Sena. Ya. Dan kalau kita cakap tentang lagu Teguh Mimpi ini sememangnya ia akan kita dengar saja muziknya, liriknya menaikkan semangat. Terutama sekali lagi peminat-peminat drama Anak Sena ini yang sedang ditayangkan di TV3 ketika ini. Bila kita cakap tentang OST ataupun runut bunyi yang dipilih untuk lagu ini satu tanggungjawab yang besar juga. Secara tak langsung dapat orang kata mengenalkan diri anda sendiri dan juga lagu ini kepada penonton. Bila diberi peluang untuk menggaras tanggungjawab membawa lagu ini untuk drama ini, bagaimana perasaan anda ketika itu? Saya cukup happy dan saya tak dapat menggambarkan perasaan tu macam mana. Mungkin boleh kongsikanlah juga kalau kita lihatkan bait-bait lirik lagu ini, teguhnya diri demi mimpimu, kau akan meraihkan dan pelbagai lagi setiapnya cabaran. Bagaimana sebenarnya lirik lagu ini anda juga melihat dapat memberi inspirasi pada diri Laka sendiri dan juga kepada pendengar-pendengar dan juga peminat Laka? Dan kepada pendengar lagu ini, kalau macam kita tengah belajar ke, kita tengah macam muram ke, so kena dengar lagu ni dan kita pasti akan dapat semangat dan kejar mimpi sampai kita dapat. Betul, setuju juga. Dan Laka sendiri, kalau kita tahu Laka baru berusia 21 tahun. Sebenarnya sejak bila bakat menyanyi tu orang kata dah diketengahkan, Laka? Saya start menyanyi masa umur 6 tahun dan saya betul-betul fokus masa umur 18 tahun. Okey, ini orang kata satu platform untuk permulaan Laka lah. Selepas ini mungkin ada genre-genre yang mungkin Laka nak cuba atau bagaimana? InsyaAllah kalau rezeki saya akan cuba pelbagai lagi genre. Baiklah. Kalau kita cakap sebenarnya kan tentang lagu Teguh Mimpi ini, ia berkisahkan dan diinspirasikan tentang kisah perjuangan kesungguhan guru yang mengajar di perkampungan orang asli Pahang. Dan bagaimana kalau kita lihat juga tentang lirik-lirik yang dikongsikan dalam lagu ini dan juga drama Anak Sena itu sendiri sememangnya dapat memberi ataupun mencetuskan inspirasi kepada sesiapa sahaja yang menonton dan juga mendengar lagu ini. Dan Laka sendiri, mungkin Laka boleh kongsikan bila kita cakap tentang lagu yang penuh inspirasi ini, anda juga terinspirasi. Jadi apa perancangan Laka dalam kerjaya dalam tempoh masa akan datang? Tempoh masa akan datang, insyaAllah saya akan keluarkan lagi pelbagai lagi album dan insyaAllah saya akan ceburi bidang ni dengan lebih dalam. Okey, dan untuk peminat Laka sendiri, kat mana agaknya mereka boleh berhubung, berinteraksi? Kalau boleh kongsikan Instagram Laka? So, semua boleh follow Instagram saya, Laka Idris, dan Facebook saya, Laka Idris juga. Dan TikTok pun ada Laka Idris juga. Okey, itu dia. Bagi anda penonton-penonton wanita hari ini yang nak mengenali Laka Idris dengan lebih dekat, nak tengok naskah-naskah, nak tahu apakah aktiviti dan juga perkembangan Laka dalam tempoh PKP ini, boleh terus ikuti perkembangannya di Instagram, Facebook dan juga YouTube Laka Idris. Baiklah Laka, terima kasih kerana sudi bersama kami di Wanita hari ini untuk berkongsi tentang single Teguh Mimpi ini. Semoga anda juga terus teguh, maju dan berjaya dalam industri terus terbang tanah air. InsyaAllah. Thank you. Baiklah, kita nak berehat dahulu seketika Fatin. Selepas ini kita akan kembali bersama dengan anda di Wanita hari ini. Teruskan bersama kami. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita hari ini. Banyak sebenarnya kita dah kongsikan berkenaan dengan air-air yang kreatif ini kan. Dan pastinya dekat Facebook pun dah ada yang kongsikan. Ada yang suka air lemonade lah, ada yang suka Milo dinosaur lah. Macam-macam sebenarnya. Okey, yang ini saya nak kongsikan. Kalau anda yang berada di Perlis, Pen Rosita Limat kata, hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai. Okey, dari air kopi gantung Perlis di Taman Dagang. Mehlah singgah-singgah. Wow, kopi gantung. Jadi orang Perlis boleh mai singgah lah dekat kopi gantung Perlis Taman Dagang. Boleh cuba bila dah buka boleh rentas negeri nanti kan? Kita tak salah dulu. Saya cakap yang kat Perlis. Yang kat Perlis dah boleh pergi dulu ya. Okey. Alright. Kalau kita cakap tentang kreativiti ini Fatin, dari awal tadi kita dah kongsikan kepada penonton kita, kreativiti ini tidak termaktub kepada kreativiti seni. Sebab kadang-kadang kita cakap tentang kreativiti, kita hanya melihat tentang kreativiti yang diterjemahkan di atas kanvas ataupun di atas kertas lukisan. Tetapi sebenarnya ada pelbagai cara untuk kita menterjemahkan kreativiti kita. Selain daripada makanan, kita juga boleh terjemahkan
diterjemahkan melalui minuman-minuman yang sebenarnya kita juga boleh buat minuman-minuman berkhasiat secara kreatif untuk kita menggalakkan anak-anak kita ini untuk mengambil vitamin C. Contohnya air buah. Betul. Kan Ais air serai. buah-buahan, Betul? Air serai mungkin untuk orang dewasa lah kan. Kalau untuk anak-anak mungkin lebih kepada air buah macam seperti air tembikai. Kemudian kita boleh buat bentuk-bentuk teddy bear, kita cucuk dengan lidi, kita letak dekat cawan dan sebagainya untuk menggalakkan anak kita menikmati hidangan tersebut. Betul. Kalau ada mungkin daripada mereka yang tak makan buah, tak makan sayur, inilah yang boleh kita hasilkan untuk menggalakkan mereka makan sayur dan buah. Saya teringat masa saya pergi di India kan, kita tak boleh nak sebarang untuk minum air dan sebagainya, tapi ada satu orang panggil chai, itu masalah tea dia tu, dia tuang di dalam daun. Jadi kita minum. Memang sedap. Itu adalah tradisi di sana lah sebenarnya. Balik sini rindu pula. Tapi masa kat sana tahu okey lah. Okey, itu sajalah yang saya minum. Lain semua roti. Okey. Tapi kalau kita cakap tentang air ini juga sebenarnya, walaupun kalau kita lihat air-air kreatif ini dilihat macam ada tinggi kandungan gula dan sebagainya, tapi kita sebenarnya boleh sahaja menikmati hidangan ini, air kreatif dan sebagainya, tetapi dengan pengambilan gula yang minima. Maksudnya kita boleh kawal pengambilan gula kita dan kita kena tahu bagaimana cara terbaik untuk kita terus menjaga kesihatan kita. Betul. Dan kalau di rumah tu mungkin ada masa lapang, bolehlah cuba-cuba dapat ilham kan, kita nak inovasikan satu minuman tu untuk seisi keluarga, boleh cuba. Boleh, insya-Allah. Okey, esok kami akan kembali bersama dengan anda di Wanita Hari ini dengan satu lagi isu yang mana ini antara isu yang banyak berlaku dalam kalangan masyarakat kita, sama ada secara sedar ataupun tidak, terutama sekali bagi ibu bapa. Ya, dan mana kita akan bawakan topik ibu bapa lawn mower yang mana dia orang kata lebih khusus kepada ibu bapa yang ambil semua tanggungjawab ataupun sebenarnya ibu bapa yang lebih banyak mengongkong ataupun cuba untuk membuat segala-galanya untuk mengelakkan anak susah ataupun hadapi kegagalan. Ya, tak nak bagi anak ini berdikari. Jadi sejauh mana kebenarannya? Adakah anda terdiri dalam kalangan ibu bapa lawn mover? Saya tidak. Dan apa kesannya? Ya ke? Apa kesannya terhadap anak-anak anda? Pastikan anda terus bersama kami di Wanita Hari ini. Jadi terus jaga diri, terus bersama kami esok. Assalamualaikum. Betul ke tak lawn mover? Betul, janji. Janji. Kena ajar sekarang. Masih kekakan ada dia, dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandidia, lemah lembut baik budi pekerti, tapi sekal hati dia tambah berani pendidik, puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata